Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Kisah Misteri anda. Ini adalah channel hiburan baru anda, hiburan seram anda. Di sini anda boleh berkongsi kisah-kisah seram anda sendiri, kisah-kisah misteri anda bersama saya, dan insya-Allah saya akan baca pada video berikutnya. Untuk saat ini, saya masih lagi belum terima kisah-kisah seram dari para penonton kerana ini masih lagi channel baru, tiada lagi sambutan, dan saya akan cuba petik sebuah cerita daripada akaun Facebook Cerita Seram hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah Bidang Senah. Kisah ini berlaku pada zaman dahulu. Masa tahunnya tidak diberitahu. Terdapat satu kampung yang diberi nama Kampung Talam. Kampung Talam ini jauh dari bandar, jauh dari klinik, dan boleh dikatakan dari segala sebarang kemudahan. Di kampung itu terdapat sepasang suami isteri yang berusia lebih kurang awal 30-an. Suaminya bernama Kasim dan isterinya bernama Salmah. Di kampung itu juga terdapat seorang bidan yang amat disenangi dan sangat berilmu orangnya. Penduduk kampung menggelar bidan tersebut ialah Bidang Senah yang berusia lebih kurang 70 tahun. Bidang Senah merupakan bidan yang mahir dalam ilmu perbidanan di dalam Kampung Talam. Segala masalah penduduk kampung yang melibatkan kelahiran akan dirujuk kepada Bidang Senah. Kasim merupakan seorang penuri getah, manakala isterinya Salmah merupakan seorang suri rumah. Salmah sedang berbadan dua dan hampir menunggu waktu untuk melahirkan anak pertamanya. Pada suatu malam, saat Kasim sedang lena di buai mimpi, tiba-tiba dia terdengar bunyi suara wanita mengerang, menahan kesakitan. Kasim menoleh ke sebelahnya dan mendapati isterinya sedang mengerang menahan kesakitan dengan muka dan dahi yang berkerut. Kasim bertanya kepada Salmah, "Mah, kau kenapa ni?" Salmah menjawab, "Bang, Mah rasa Mah dah nak bersalin." Kasim menjadi kelam kabut dan hilang arah kerana ini kali pertamanya menimbang cahaya mata. Jadi, dia tidak memiliki pengalaman bagaimana untuk menghadapi situasi tersebut. Bunyi cengkerik mengiringi tangisan suara Salmah yang sedang sakit menahan kesakitan, serta bunyi buruh hantu turut membuat malam itu menjadi seram. Kasim membuat keputusan untuk memanggil Bidang Senah. Kasim menggapai pelita minyak tanah yang diletak di atas paruh rumahnya, lalu menyurung basikal tua usangnya yang berada di bawah rumahnya untuk pergi ke rumah Bidang Senah. Diterangi dengan lampu minyak tanah, bunyi unggas malam serta bunyi basikal tuanya yang hampir separuh abad usianya, Kasim mengayuh dengan sepenuh hati dan perasaan dengan harapan cepat sampai ke rumah Bidang Senah. Tetapi kayuhan Kasim terhenti di suatu persimpangan kerana ternampak kelibat seorang seperti wanita yang sudah berusia. Kasim bermonolog di dalam dirinya, rupa macam Bidang Senah. Kemana dia malam-malam ni? Seorang diri lagi tu. Kasim mempercepatkan kayuhan dia supaya hampir dengan susuk badai yang dia nampak dari jauh itu. Persoalannya, dia terjawab, "Ya, betul lah Bidang Senah." Kasim tanpa banyak soalan berkata kepada Bidang Senah, "Alhamdulillah Mak Bidan, jumpa kat sini kita. Jom cepat naik dengan saya. Isteri saya si Salmah dah nak bersalin." Air muka Bidang Senah seperti gembira mendengar kabar berita itu dan tanpa berkata apa-apa terus naik bonceng basikal Kasim. Usai Bidang Senah naik ke boncengan Kasim, Kasim terus mengayuh menuju ke rumahnya. Sahutan anjing yang menyalak-nyalak membuat kayuhan Kasim semakin laju, manakala Bidang Senah yang berada di tempat duduk belakang cuma kaku tanpa berkata-kata
dan tidak langsung mengeluarkan suara walaupun Kasim sesekali melanggar lubang. Namun, tidak keluhan langsung keluar dari mulut bidan senah. Malam semakin kelam. Tiba-tiba, dalam hati Kasim bermonolog sendiri. Kenapa basikal aku ni berat semacam? Namun dia beranggapan barangkali basikalnya sudah tua, sudah uzur, sebab itu bila dikayuh terasa berat. Kasim cuba bertanya bidan senah, "Mak bidang datang dari sambut budak lahir ke?" Bidan senah cuba menjawab, seperti berdehum. Lalu Kasim mendiamkan diri tanpa menyoal apa-apa kepada bidan senah lagi. Sesekali terhidu juga bau wangi yang menusuk ke lubang hidung sepanjang perjalanan mereka, tetapi Kasim menyambut keputusan untuk terus berdiam diri dan meneruskan kayuhan. Akhirnya Kasim sampai ke rumahnya. Dia terdengar suara Salmah masih lagi menahan kesakitan. Kasim mengajak bidan senah untuk naik ke rumah. "Kau tunggu luar," pesan bidan senah kepada Kasim, tetapi suaranya agak garau dan lain teramat sangat. Kasim tidak sempat berfikir, lalu menurut sahaja kehendak bidan senah. Bidan senah masuk ke bilik tidur Kasim, lalu pintu bilik itu ditutup rapat. Bunyi hempasan pintu tersebut yang ditutup oleh bidan senah tanpa Kasim dapat melihat walaupun seinci ruang. Ikan puyuh belaan Kasim yang diletakkan di dalam besen menggelupur seperti ingin memberitahu sesuatu. Namun Kasim tidak merendahkan kerana terlalu risau keadaan Salmah, isterinya. Kasim berasa amat pelik seketika. "Kenapa tiada tangisan suara bayi ya?" katanya di dalam hati. Kasim mengambil keputusan untuk menjenguk, namun tiada ruang yang dapat dia lihat kerana semua lubang-lubang di sekitar dinding rumahnya sudah ditutup olehnya sebelum ini kerana terlalu banyak kehadiran nyamuk. Kasim tiba-tiba teringat bahawa dia mempunyai satu lubang kecil di bahagian belakang bilik yang ditebuk oleh seorang anak nakal kampung itu untuk mengendap isterinya Salmah tidak lama dulu. Lalu Kasim turun ke bawah rumahnya dan mengintai apa yang dilakukan oleh bidan senah. Alangkah terkejutnya apabila dia melihat senah sedang memakan uri dan menjilat darah di sekitar badan Salmah. Begitu juga anaknya. Bidan Salmah telah meratah daging anak kecil itu dengan penuh nafsu. Badan Kasim menggeletar. Kasim berlari menuju ke atas rumahnya, lalu menendang pintu biliknya. Bidan senah terkejut dengan kehadiran Kasim. Kasim seperti ternampak sesuatu di tengkuk bidan senah, seakan-akan lubang yang agak dalam di tengkuknya. Kasim teringat akan ikan puyuhnya yang menggelupur saat bidan senah memasuki biliknya awal kedatangan bidan senah tadi. Dia mengambil ikan tersebut lalu memasukkan ke dalam lubang di tengkuk bidan senah. Pada saat ikan puyuh tersebut dimasukkan ke tengkuknya, bidan senah menjerit seperti tidak tahan kesakitan. "Tolong, tolong aku." Kasim menjawab, "Pergilah engkau syaitan dari sini, jauh dari isteri dan anakku." Suatu bidang senah meraung kesakitan. Kasim turut melakukan azan dan serta-merta kelibat bidang senah terus hilang. Kasim terus menerpa ke arah isterinya Salmah yang sudah terkulai tidak bernyawa meninggal akibat terlalu banyak kehilangan darah. Anaknya Kasim tidak sempat melihatnya kerana telah diratah oleh bidang senah saat dia dilahirkan. Kasim memeluk mayat isterinya yang tidak bernyawa. Suasana sedih mula menyelubungi. Kasim menangis kesedihan kerana telah kehilangan kedua insan yang dia sayangi. Kasim keluar meminta bantuan orang kampung untuk menguruskan jenazah isterinya. Sepanjang perjalanan, air matanya mengalir tak berhenti. Langkah Kasim terhenti apabila bertembung dengan Mak Leha dan anak lelakinya Bidin.
Mak Leha terkejut melihat keadaan Kasim yang berlumuran dengan darah serta air mata yang tidak henti-henti mencurah seperti air hujan. "Ya Allah, Kasim! Kasim, kau dah kenapa?" Kasim menceritakan apa yang berlaku terhadap isterinya Salmah serta anaknya kepada Mak Leha dan anaknya Bidin. Mak Leha terkejut lalu berkata, "Kau biar betul, Sim. Aku baru balik dari pengurusan jenazah bidan Senah," ujar Mak Leha kepada Kasim. Kasim terpinga-pinga dan seakan-akan terkejut dengan apa yang diperkatakan oleh Mak Leha kepadanya. Mak Leha memulakan cerita bahawa bidan Senah memang ada mempunyai saka keturunan. Mungkin yang dibawa ke rumah Kasim itu adalah saka yang dibela oleh bidan Senah yang di mana tuangnya sudah tiada. Saka tersebut kelaparan dan terpaksa mencari mangkat. Maka kecohlah cerita tersebut. Keesokan pagi, jenazah isteri Kasim selamat dikebumikan. Seminggu telah berlalu. Tiada sebarang perkara pelik lagi berlaku di kampung Talam selepas apa yang berlaku kepada Kasim. Begitulah akhir kisah bidang Senah. Walau perkara tersebut tidak menghantui kampung tersebut, namun penduduk kampung tetap berhati-hati, lebih-lebih lagi ibu yang mengandung anak sulung mereka. Sekian.